Pedang baginda itu berbentuk Hanafiyan. Hanafiyan ni nama suatu kabilah yang terkenal dengan kehalusan seni membuat pedang. Hanafiyan, ada kabilah, nama kabilah. Jadi grup kabilah ni, mereka ni mewarisi nenek moyang mereka yang pakar dalam membuat pedang. Halus seni mereka dalam pembuatan pedang. Jadi bila Rasulullah SAW membuat suatu, baginda suka menyerahkan kepada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadari lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma iftah 'alaina fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dan majlis ilmu. Baik, kita sambung lagi dengan pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 78, bab yang ke-14, bab ma ja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang sifat pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Wahab ibnu Jarir, haddatsana Abi an Qatadah an Anas qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahab bin Jarir,
daripada ayahku, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hulu pedang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Hulu pedang ni tempat pemegang pedang, yang itu dibuat daripada perak. Jadi lelaki boleh pakai perak, lelaki boleh pakai cincin perak, boleh pakai hulu pedang perak. Yang tak boleh emas tak boleh. Tak boleh pakai cincin emas, tak boleh pakai rantai emas, tak boleh pakai gelang emas, tak boleh pakai hulu pedang emas. Emas di hulu pedang hanya digunakan sikit saja, itu pun untuk gam, digunakan untuk gam, tujuan untuk patri antara hulu dengan pedang, untuk tujuan penguatan sikit-sikit, dimaafkan, dibenarkan, ya. Hadis yang berikutnya daripada Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri berkata, hulu pedang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Daripada hadis yang berikutnya daripada Hud, iaitu Ibnu Abdullah bin Sa'id daripada datuknya berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Di pedang baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat emas dan perak. Berkata Talib, aku bertanya kepada Hud tentang bahagian perak itu. Hud menjawab, hulu pedang baginda sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Jadi kenapa kata terdapat emas dan perak pada pedang baginda? Kerana hulu pedang daripada perak, tetapi ada sedikit unsur emas untuk tujuan gam penguatan, untuk mungkin untuk nak menghubungkan antara hulu pedang dengan besi pedang itu, maka untuk nak gam kuat. Sebab emas ni dia lebih kuat daripada perak, ya. Hadis yang berikutnya daripada Ibnu Sirin rahimahullah berkata, aku membuat pedangku mirip pedang Samurah bin Jundub. Sayyidina Samurah bin Jundub, sahabat Nabi, ya. Sayyidina Samurah radhiyallahu anhu mengaku bahawa beliau membuat pedangnya betul-betul mengikut bentuk pedang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang baginda itu berbentuk Hanafiyan. Hanafiyan ni nama suatu kabilah yang terkenal dengan kehalusan seni membuat pedang. Hanafiyan, ada kabilah, nama kabilah. Jadi grup kabilah ni, mereka ni mewarisi nenek moyang mereka yang pakar dalam membuat pedang. Halus seni mereka dalam pembuatan pedang. Jadi bila Rasulullah SAW membuat suatu, baginda suka menyerahkan kepada ahlinya, kepada pakarnya. Maka bila Rasulullah buat pedang, baginda serahkan kepada ahlinya. Ahlinya pada ketika itu yang buat pedang adalah daripada kabilah Hanafiyan. Bila Rasulullah serahkan mereka tugas buat pedang Rasulullah, maka mereka buat pedang model yang memang biasa ada dalam desain kabilah Hanafiyan tu. Kabilah Hanafiyan dia ada desain pedangnya tersendiri. Bila Nabi SAW minta mereka buat pedang, maka mereka buat desain yang mereka biasa lakukan. Sebab mereka fahamlah kalau Rasulullah minta pedang daripada Hanafiyan, maksudnya baginda berkenan dengan desain pedang Hanafiyan yang memang terkenal pada ketika itu, ya. Hadis yang terakhir dalam bab ini, Haddatsana Uqbah bin Mukram Al-Basri, Haddatsana Muhammad bin Bakar daripada Utsman bin Sa'id dengan isnad ini, seumpama hadis sebelum ini. Hadis yang sama, tapi ada perbezaan daripada segi perawi. Yang ini Muhammad bin Bakar daripada Utsman bin Sa'ad. Hadis sebelumnya Abu Ubaidah Al-Haddad daripada Utsman bin Sa'ad. Dari sisi muhaddisin, apabila perawi berbeza sahaja sudah dikira sebagai hadis yang berlainan, walaupun lafaz hadis adalah sama.
tetapi perawi berbeza. Dalam ilmu hadis, ianya sudah dikira sebagai hadis yang berbeza, ya. Hanya perbezaan perawi. Tadi Uthman bin Sa'ad dah sama kan? Tadi Uthman bin Sa'ad dah sama. Yang beza dia, sebelum Uthman bin Sa'ad, siapa yang ambil hadis daripada Uthman bin Sa'ad? Abu Ubaidah, ya. Yang terakhir tadi Muhammad bin Bakar. Kemudian yang ambil daripada Muhammad bin Bakar pun orang lain, Uqbah bin Mukram. Yang sebelum tu Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi, ya. Sebab tu ada ulama kita dengar menghafal beratus-ratus ribu hadis, padahal kalau nak kumpulkan semua hadis taklah sampai 100,000 pun, ya. Jadi kenapa boleh beratus-ratus ribu? Ada yang menghafal sampai 1 juta. Itu sebab mereka berjumpa ramai guru, meriwayatkan hadis daripada guru-guru yang berbeza-beza. Bila riwayat daripada guru berbeza, maka dia sudah dikira sebagai hadis yang berbeza. Walaupun lafaz hadis tu sama. Jadi kenapa mereka membezakan? Supaya mudah untuk nak mengenal pasti status setiap hadis. Walaupun sesuatu lafaz hadis itu sama, tak ada perbezaan langsung lafaz hadis, tapi cuma perawi yang meriwayatkan tu berbeza. Jadi perbezaan perawi itu boleh menyebabkan sesebuah hadis itu terjejas statusnya berdasarkan perawi tersebut. Jadi boleh jadi lafaz hadis itu sama, tapi jalur ini sahih, jalur ini daif, jalur ini hasan. Jadi itu untuk kegunaan para muhaddisin, untuk penentuan status sebuah hadis. Dan untuk ilmu rijal dalam hadis ini, ada sebuah ilmu mengenal pasti kedudukan perawi tersebut, kedudukan perawi, ya. Sebab hadis Rasulullah ni dia sangat dicermati oleh para ulama, para ulama sangat berhati-hati, ya. Adakah ianya benar-benar, ya, hadis ataupun hadis maudhu', takut ianya tergolong daripada hadis palsu, ya. Dan jika sebuah hadis itu disepakati sebagai hadis daif, maka ia tidak boleh digunakan untuk menentukan halal dan haram. Digunakan untuk fadail amal boleh, tapi untuk menentukan hukum hakam yang melibatkan halal haram tak boleh. Ataupun untuk digunakan menentukan sifat-sifat Allah dalam hal akidah, tak boleh. Jadi hadis daif ni dia bukan sesuatu yang tertolak begitu saja, ya. Hadis daif ada kegunaannya, contohnya untuk dalam fadail amal. Fadail amal ni maksudnya perkara-perkara yang tak melibatkan halal haram. Dia lebih kepada amal kebaikan, tambah kebajikan. Contohnya sebuah hadis daif mengatakan bahawa barang siapa yang menulis selawat di atas kertas ataupun dalam sebuah kitab, maka pahala selawat buatnya berterusan selama mana selawat itu berada di dalam kitab tersebut atau di atas kertas itu. Riwayat hadis ini daif, ya, daif. Tetapi ulama mengamalkannya. Ulama tak buang begitu saja. Bahkan para ulama berlumba-lumba membuat kitab yang berkaitan dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan hadis-hadis dan menulis selawat, ya. Walaupun hadis itu daif, Imam Sakhawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' dan juga Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham menyatakan bahawa walaupun hadis ini daif, tetapi ianya diamalkan oleh para ulama. Bahkan para salafus salihin pun mengamalkannya. Jadi sebuah hadis itu bila daif tak semestinya terus tertolak begitu saja, ya. Hari ini kita nampak ada kekeliruan dan kepincangan bila menyatakan sesebuah hadis, kemudian statusnya dia kata daif. Bila daif, seolah-olah tak perlu nak amal.
tak payah nak amal. Ya. Contohnya seorang bertanya tentang doa makan. Ya. Ada orang tanya, apakah sunnah untuk membaca doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar? Maka seseorang yang tidak faham tentang bagaimana cara penerimaan ulama dalam mengamalkan sesebuah hadis daif, maka dia akan menimbulkan kekeliruan dengan mengatakan sebegini, hadis itu adalah hadis yang daif, tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahawa sebelum makan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Yang ada hanyalah hadis daif, maka bagi saya dia tak patut untuk nak diamalkan. Ya. Sebab apa? Statusnya daif. Ini adalah suatu kesimpulan yang dangkal dalam menyampaikan ilmu dan cara beramal kepada masyarakat. Kerana untuk menyampaikan masyarakat, kita tidak hanya menyatakan status sesebuah hadis berkenaan dengan amal, yang ada hadis berkenaan dengannya, status ni daif, therefore tak payah nak amal. Jadi ada kesimpulan di situ. Sebab apa? Status hadis seolah-olah jadi penentu boleh amal ke tak boleh amal, sedangkan status hadis belum matang. Status hadis masih belum ditapis oleh para ulama yang berkait rapat dengan pengamalan masyarakat. Ulama yang berkait rapat dengan pengamalan masyarakat adalah ulama fiqh, fuqaha, dipanggil fuqaha. Kita nak tahu hadis, doa makan tu boleh tak baca, bukan tanya ulama hadis, kita tanya ulama fiqh. Dia berkaitan dengan amalan. Ulama hadis mereka ada kepakaran mereka berkaitan dengan hadis, tapi berkaitan dengan adakah boleh amal tak boleh amal, bukan ulama hadis, itu ulama fiqh. Apa yang berlaku pada zaman sekarang adalah apabila semua hal dalam setiap aspek dalam agama semua ditanya kepada ulama hadis ataupun ilmuwan hadis. Mereka hanya dengar ini hadis ini sahih ataupun hasan ataupun daif. Jadi seolah-olah status hadis menentukan umat Islam boleh beramal ataupun tidak, sedangkan yang menentukan boleh beramal ataupun tidak itu ditentukan oleh ulama fiqh. Itu proses terakhir sebelum tak sampai pada masyarakat. Adapun yang hadis tadi, itu semua untuk ulama bincang, itu masih raw lagi. Contohnya begini, kalau kita nak tahu tentang hukum hakam suatu amalan dan kita nak tahu dia hukumnya, dia terus lompat kepada Quran ataupun hadis, seolah-olah kita ada kereta nak isi minyak, tapi kita tak nak ambil daripada pam minyak, sebab kita tak tahu sejauh mana ketulinan pam minyak Shell, Petronas ataupun Petron. Jadi kita nak ambil kat mana? Saya nak ambil terus dekat pelantar, sebab kat situ lebih asli, lebih sahih, lebih sahih, lebih tulen, lebih murni, lebih original. Kita takut dia tenggelam dan karam terlebih dahulu sebelum dapat korek petroleum di bawah sana. Istimbat hukum bukan sesuatu yang mudah. Mengistimbat, menggali hukum daripada Quran dan hadis yang memerlukan kepakaran. Dia bukan sekadar kita dah ada terjemahan Quran, kita dah ada terjemahan Bukhari, Muslim, hadis-hadis sahih, dah selesai masalah. Bukan semudah itu, bukan semudah itu. Begitulah keadaan kalau orang nak tahu tentang hukum hakam amalan, tanya terus kepada ulama hadis. Supaya apa? Supaya dia dapat tahu status hadis ni. Jadi kalau hadis tu daif, tak dapat. Padahal hadis antara dia sahih, hasan dan daif, itu masih belum tentu boleh beramal ataupun tidak beramal, selagi mana ulama fiqh nanti yang akan proses hukum hakam yang terakhir. Sebab berapa banyak hadis sahih tapi tak diamalkan oleh ulama, dan berapa banyak hadis daif tetapi digunakan oleh ulama dalam pembentukan amalan.
walhasil ya begitu, itu adalah ilmu hadis. Status-statusnya itu untuk peringkat para level ulama untuk bincang, bukan untuk apa, untuk masyarakat bersibuk-sibuk dengannya. Kalau setakat nak dapat pengetahuan umum secara kasar, tidak mengapa. Tapi kalau semua bentuk corak pelajaran semua adalah status hadis, ini problem. Ya. Latar belakang pengajian saya asalnya adalah hadis. Ya, sebelum saya ke Tarim Hadramaut, saya belajar 7 tahun di tempat pengajian hadis di Afrika. Di Tarim saya 3 tahun je. Di tempat saya belajar hadis lebih lama, 7 tahun. Jadi latar belakang saya latar belakang hadis, pengajian Kutubus Sittah dan sebagainya, termasuk Syama'il Tirmizi. Dan ketika belajar hadis tu memang semangat nak mengajar hadis Bukhari, Muslim pada masyarakat ni kuat. Seronok hadis, sebab lebih-lebih lagi di Malaysia ni jarang orang mengajar hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i. Macam ni Syama'il je. Ni Syama'il Tirmizi. Dia ada lagi Jami' Tirmizi, lebih besar lagi. Memang ada semangat, ya. Sebab kita dah belajar status hadis, kita belajar perawi-perawi, periwayatan, syarah hadis, memang terasa. Tapi bila lepas daripada Afrika, saya ke Yaman, belajar, sampailah suatu kefahaman datang. Kalau saya bersibuk-sibuk dengan pengajian hadis, dia akan makan masa yang banyak, sehingga untuk nak sampaikan the crux of knowledge tu tak kesampaian nanti. Intipati ilmu tu sebenarnya apa yang dah dirumuskan dalam kitab tauhid, kitab akidah, kitab fiqh dan kitab tasawuf. Tu semua dah dapat rumusan daripada Al-Quran dan hadis. Dia dah rumus. Jadi kalau nak balik pada hadis, dia dah jadi satu kesusahan, kepayahan, keterlambatan. Ya. Contohnya, kalau saya nak mengajar hadis, kalau kita nak keluarkan rukun mandi wajib saja daripada hadis, not easy, bukan mudah. Mana hadis yang kata kita kena ratakan seluruh badan, mana yang kata niat. Dia tak berkumpul dalam satu bab. Rukun sembahyang, macam mana nak identify rukun sembahyang daripada hadis sahih? Macam mana nak identify rukun wuduk daripada hadis sahih sahaja, ataupun daripada kitab-kitab hadis? Ini akan makan masa yang lama, kan? Lebih baik ambil kitab akidah, terus mengajar, dah selesai. Ulama dah mudahkan. Ambil kitab fiqah, terus mengajar. Ada berapa jenis solat sunat, ya, apakah syarat sah solat, apakah perkara yang membatalkan wuduk, perkara yang membatalkan wuduk. Senarai itu kalau kita sendiri ingin ambil daripada buku hadis, kita sendiri akan mengambil masa ratusan bahkan ribuan tahun nak bawa keluar, kalau kita tak ada kepakarannya. Bukan mudah nak senaraikan, nak identify mana hadis yang betul-betul sebut sebagai rukun, mana perkara-perkara sunat dalam wuduk, dalam solat, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang membatalkan solat. Bukan mudah, ya. Jadi bila saya balik tu, menyedari perkara tersebut, saya terus bawa masyarakat kepada pam minyak, siapa yang nak isi minyak. Kalau nak bawa ke pelantar tu, Allahu Akbar, ya, mabuk kita nanti di sana. Ombak besar, badai besar nak kena harungi, not easy. Bab yang berikutnya, bab ke-15. Babu maja'a fi
Babu maja'a fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kepada sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Zubair bin Awam berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud memakai 2 baju besi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mahu bangkit menuju ke sebuah batu yang besar. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mampu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Sayyidina Talhah di bawah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik hingga berada di atas batu besar tersebut. Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pastilah Talhah, maksudnya pastilah Sayyidina Talhah masuk ke syurga, ya, maksudnya dijamin, Talhah telah dijamin masuk ke syurga. Ini di perang Uhud. Kisah ini terkenal ketika Rasulullah SAW cedera di bahagian gusinya. Baginda sudah pakai helmet, tetapi pihak musuh punya panah ataupun pedang dah menembus ke dalam helmet tersebut dan telah terkena mulut Rasulullah dan sehingga menembus ke gusi, dan gigi Rasulullah SAW telah patah dalam peristiwa tersebut, telah syahid, ya, telah syahid. Dan besi daripada helmet tadi pun dah termasuk ke dalam. Jadi Rasulullah perlu suatu tempat yang jauh sikit, terselindung daripada musuh untuk nak keluarkan besi yang dah tercangkuk ke dalam mulut mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu Rasulullah ingin naik ke batu yang besar. Batu yang besar ni berada di Uhud, tempat Rasulullah berada di situ. Sekarang ni saya dengar dah kerajaan Saudi dah tutup dengan pagar tempat tu. Kerajaan Saudi dah tutup dengan pagar, susah sikit nak masuk. Ada di antara kita tak yang sempat ke batu besar Uhud? Ada yang pernah, tapi tak sempat naik lah. Biasa lelaki boleh naik, lelaki boleh. Perempuan susah sikit lah nak naik batu besar tu. Jadi yang membantu Rasulullah naik ke atas tu adalah Sayyidina Talhah. Jadi macam kuda, baginda SAW pijak atas badan Sayyidina Talhah untuk naikkan Rasulullah ke atas batu besar tersebut. Di situ Rasulullah sangat gembira dengan pengorbanan Sayyidina Talhah. Rasulullah mengatakan wajabat Talhah, aujabat Talhah, maksudnya syurga telah diwajibkan untuk Talhah. Maka nama Sayyidina Talhah adalah tersenarai daripada kalangan orang-orang yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ketika itu sahabat Nabi ni Zubair bin Awam nampak baginda sedang memakai baju besi. Maksudnya pengorbanan Sayyidina Talhah itu mengangkat Rasulullah bukan sekadar badan Rasulullah, tetapi juga ada 2 baju besi armor yang dipakai oleh Rasulullah, memang berat, bersama dengan helmet lagi. Maka baju besi yang dipakai oleh Rasulullah, satu yang bersifat macam ring tu, dia bersambung-sambung, dia seperti berbentuk ring kan, bentuk rantai. Jadi dicangkuk-cangkuk untuk menjadi sebuah baju. Satu jenis yang macam tu, lagi satu jenis yang rata lah, yang flat besi, ya. Rasulullah memakai kedua-dua jenis, 2 lapis. Kenapa Rasulullah tak tawakal saja pada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Rasulullah orang yang paling bertawakal kepada Allah? Bukankah Rasulullah lebih suka untuk tinggalkan dunia ni lebih segera, dapat berjumpa dengan Allah kekasihnya lebih cepat, ya. Kenapa perlu baju besi, sedangkan baginda orang yang paling bertawakal? Di sini kita dapat mempelajari suatu perkara yang besar, bahawa berusaha dan berikhtiar
dalam dunia ini tidak menafikan sifat tawakal. Sifat tawakal bukan bermakna meninggalkan usaha. Sifat tawakal bukan bermakna meninggalkan ikhtiar. Seorang sahabat Nabi dibawa unta ke Masjid Nabawi, kemudian beliau bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, unta saya ni nak tambat ke ataupun saya tawakal saja?" Rasulullah kata, "Kamu tambat dulu baru tawakal. Kamu tambat dan bertawakal." Kamu tambat lalu bertawakallah. Maksudnya sambil tambat sambil tawakal, lepas tambat bertawakal. Maksudnya kena usaha. Ya. Jadi ada kesalahfahaman, masyarakat menyangka bahawa tak perlulah nak usaha, sebab tawakal lebih baik. Ya, diingat. Sebab apa? Diingat definisi tawakal ni meninggalkan usaha. Sebenarnya usaha tu sendiri dah termasuk di dalam konsep tawakal tu, dan lebih kuat tawakal tu bila ada usaha. Ya. Lebih sempurna tawakal itu bila berserta dengan usaha, bukan dengan meninggalkan usaha. Ya. Sebab lepas berusaha tu barulah hati kita serah sama ada natijahnya. Natijahnya beruntung ataupun tidak, berhasil ataupun tidak. Sebab kita disuruh untuk berusaha. Kita di dunia ni, kita disuruh untuk berusaha, untuk berikhtiar, untuk beramal. Bila suruh beramal, bukan sekadar beramal ibadah semata-mata, tapi beramal juga daripada sudut usaha ikhtiar, daripada segi keduniaan, untuk meneruskan kehidupan yang sekadarnya. Ya. Bila seorang berusaha keluarkan modal, keluarkan tenaga, keluar dengan masanya untuk melakukan sesuatu, maksudnya dia dah usaha ikhtiar. Kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada something untuk nak serah pada Allah. Serahlah pada Allah, nak untung ke nak rugi kan. Itu milik Allah, bukan milik saya. Saya boleh berusaha. Jadi bila ada usaha, ada sesuatu yang dia present kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sekarang milikmu ya Allah. Keputusan di tanganmu, nak kasih untung ke nak kasih rugi. Tapi seorang yang tak berusaha, dia nak persembahkan apa pada Allah untuk dia tawakal? Seorang yang tinggalkan usaha, tinggalkan ikhtiar, maksudnya dia hanya persembahkan goyang kaki dia. Ya Allah, ni goyang kakiku ya Allah, terserah padamu ya Allah, nak untungkan aku ke nak rugikan aku. Dan ini bukan sesuatu yang diajar di dalam Islam. Dalam Al-Quran, di dalam hadis nyatakan bahawa usaha dan ikhtiar adalah sesuatu yang terpuji, sesuatu yang disuruh. Meninggalkan asbab sehingga menyebabkan seseorang boleh mudarat, itu adalah haram. Saya pernah jumpa orang yang bertawakal, tak nak kerja langsung. Tak nak kerja. Sebab dia kata Allah dah jamin rezeki semua orang. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Itu dia kata burung pun tak ada kerja juga. Burung mana ada profession, mana ada career, dia kata. Hidup je. Boleh besarkan anak-anak dia lagi. Tengok sarang dia, mana ada fridge, mana ada apa, tak ada. Sebab ada hadis sahih kata, siapa yang bertawakal seperti tawakalnya burung, Allah Ta'ala akan mencukupkannya. Orang yang mempelajari hadis mengetahui bahawa hadis itu bukan untuk meninggalkan usaha, bukan untuk goyang kaki ataupun burung itu goyang kaki di sarang itu, menunggu rezeki datang bergolek ataupun datang melayang-layang. Ke burung duduk burung duduk goyang kaki dekat sarang. Sebab hadis sahih kata, siapa yang bertawakal seperti tawakalnya burung. Burung goyang kaki je di sarang.
Burung tempua dah, cantik sangat lah. Sarang aku ni malas nak pergi cari rezeki. Burung tempua, kan cantik kan sarang dia, tergantung tu. Dia bukan jenis macam ni, tergantung. Itu kalau saya jumpa, kalau tak ada apa-apa dalam tu, saya ambil letak kat rumah. Cantik. Tapi biasa sarang tempua ni tepi-tepi paya. Pandai pula dia buat tepi-tepi tak paya. Kita orang kampung, saya orang kampung, tahulah. Dia tak buat tengah-tengah daratan ni. Dia biasa dia buat dekat atas air, pokok-pokok yang tepi-tepi air. Kalau kita nak pergi sana pun, bawah tu air. Sebab dia nak cari ikan. Daripada situ dia tengok ikan, dia terus tangkap. Tu burung tempua. Burung pun berusaha. Burung keluar cari makan, cari cacing. Cacing tu spaghetti dia tu. Dia pun suka spaghetti. Kasih anak-anak dia, anak-anak burung semua suka spaghetti. Ya. Keluar usaha. Jadi kenalan saya tu sampai rumah tangga dia porak-peranda. Ya. Sebab nak tawakal. Sebab dia salah konsep tawakal. Rasulullah sendiri pun tak tinggalkan usaha di atas asbab. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan untuk kamu berusaha cari kayu api, ikat kayu api, jual kayu api, lebih baik daripada kamu meminta-minta sedekah, daripada kamu meminta-minta, ya, daripada mengemis. Ya. Usaha. Rasulullah kata, Nabi Daud walaupun beliau seorang raja, tapi seorang nabi pula, tapi tetap buat blacksmith, pembuatan besi, buat besi. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Taala memberkati seseorang yang bersusah payah mencari rezeki, ya, bersusah payah, berbanding orang yang suka meminta-minta. Lebih baik dia menjaga air muka ni itu dengan dia sendiri berusaha, berikhtiar, daripada meminta-minta kepada manusia. Baik. Hadis terakhir dalam bab ini daripada As-Sa'ib Ibni Yazid, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud memakai dua baju besi yang saling menyokong. Dua lapis baju besi yang saya sebutkan tadi. Ya. Tadi saya sebutkan gigi Rasulullah SAW syahid, satu ataupun dua gigi Rasulullah, ya, di bahagian bukan bahagian depan, di bahagian belakang sikit, ya, belakang sikit. Jadi berita itu akhirnya sampai kepada seorang lelaki bernama Sayyidina Uwais Al-Qarni rahimahullah. Beliau tak dapat ikut serta ke Uhud sebab beliau menetap di Yaman. Beliau orang Yaman, ya, menjaga ibunya yang uzur. Tapi akhirnya berita Uhud ni sampai ke Yaman, dan berita bahawa Rasulullah SAW syahid giginya itu. Maka oleh kerana cinta yang mendalam oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni terhadap Rasulullah SAW, beliau telah mematahkan satu gigi beliau demi cinta pada Rasulullah, ya. Dan bila beliau patahkan sebelah, tata Rasulullah punya gigi yang patah belah sini kot. Jadi dia patahkan satu lagi sini. Lepas dia patahkan, tata bukan belah atas, belah bawah kot. Patahkan lagi satu. Sekali dah patahkan belah sini, tata belah sini kot. Patahkan tang sini pula. Tata sini kot.
Dia kata yang belakang mana satu, sebab belakang ni ada satu, dua. Jadi senang-senang dia kata dia patahkan semua. Ini bukan untuk kita ikutilah seperti itu. Sebab itu memang dalam keadaan cinta, keadaan yang cinta. Kita tak wajib ikut seperti itu. Tapi orang yang dalam keadaan mabuk cinta seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia dalam keadaan yang terkecuali. Melainkan kita pun dalam keadaan mabuk cinta seperti itu. Memang Rasulullah tak menyuruh Sayyidina Uwais untuk cabut giginya demi cinta pada Rasulullah. Tapi kedudukan Sayyidina Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah, beliau namanya sangat masyhur di langit. Para malaikat menyebut-nyebut nama Uwais Al-Qarni. Beliau tidak masyhur di dunia, kata Rasulullah, tapi namanya masyhur di kalangan penghuni langit. Wahai sahabatku, jika kamu berjumpa lelaki bernama Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepadanya. Bermakna Rasulullah rindu pada dia. Sampaikan salamku kepadanya dan kamu minta doa kepadanya. Akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Maka beliau tak termasuk dalam golongan sahabat. Beliau termasuk dalam kalangan tabi'in, sebab beliau sempat berjumpa dengan sahabat yang sentiasa mencari siapa lelaki bernama Uwais Al-Qarni daripada Yaman. Jadi setiap kali rombongan daripada Yaman datang ke Mekah, mereka akan tanya, ada tak di kalangan tuan Uwais Al-Qarni? Semua tak kenal. Setiap tahun Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sentiasa mencari. Kedua-dua ini sentiasa mencari siapa nama Uwais Al-Qarni. Sampailah suatu ketika rombongan datang daripada Yaman menunaikan haji. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali terus keluar dengan kata, ada rombongan Yaman datang. Kata, ada tak di kalangan kalian seorang bernama Uwais Qarni? Uwais ada tu memang ada lah, tapi dia majnun. Orang majnun, orang gila, orang macam tak betul lah. Bagi masyarakat dia pun pinggirkan dia, tak pandang dia pun. Dia nampak macam orang gila, nampak orang tak betul, nampak macam orang biol. Oh tak apa, memang yang tu yang kami nak cari tu. Yang jenis macam tu. Dia ada kat belakang-belakang. Biasanya kerjanya cari kutik-kutik sampah yang terjatuh daripada rombongan. Jadi mereka pun berjumpa Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sampaikan salam baginda SAW kepadanya. Beliau pun menangis mendapat salam daripada Rasulullah. Dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta doa khusus daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Padahal ini sahabat mulia Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Uwais ni orang yang terkenal di langit. Mohon doa daripada Sayyidina Uwais. Dalam riwayat menyebutkan Sayyidina Uwais mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, kalian hanya mengenal Rasulullah bayangannya sahaja. Bayangan. Maksudnya hakikat Nabi, apa yang nak ditekankan oleh Sayyidina Uwais, hakikat Rasulullah ni lebih hebat daripada apa yang kamu kenal. Allah hanya tunjukkan bayang-bayang saja, tapi hakikat diri Rasulullah itu sangat hebat. Itu perkataan Sayyidina Uwais seperti mana yang disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh ulama Syam bernama Imam Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Hakikat diri Rasulullah, hakikat kedudukan Rasulullah sebenarnya Allah sahaja yang tahu. Tapi ada sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala buka sekelumit siapa Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan baginda di sisi Allah, bagaimana martabat baginda di sisi Allah, bagaimana hakikat diri baginda dengan kewujudan alam ini, apakah kaitan baginda dengan kewujudan alam ini. Orang-orang yang bersih dan suci hatinya Allah Ta'ala bukakan dengan hal-hal seperti itu. Allah Ta'ala singkapkan hakikat diri Rasulullah SAW.
para wali-wali Allah SWT, hati mereka bersih, suci, tersingkap dalam jiwa mereka hakikat Nabi SAW, lalu mereka tuangkan kefahaman mereka mengenai pengenalan Rasulullah itu dalam selawat-selawat yang dikarang oleh mereka. Selawat. Jadi ada selawat Yaqutiyah, ada selawat Tafrijiyah, selawat Nariyah, selawat Syifa, selawat Tib, selawat Munjiyah, selawat Imam Al-Ghazali, selawat Sayyidina Ali, selawat Faqih Muqaddam, selawat Imam Al-Ghazali, selawat Masyishiyah, selawat Sultan, selawat macam-macam. Jadi para wali-wali Allah ini, mereka curahkan pengenalan mereka terhadap Rasulullah itu di dalam karangan selawat mereka. Sebab tu di tempat lain saya buka pengajian khusus belajar selawat-selawat yang dikarang para wali Allah. Agar apa? Agar kita dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi kacamata dan kanta para awliya Allah. Di situ kita akan dapat lihat kedalaman yang Allah SWT kurniakan kepada para wali Allah tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab yang berikutnya, bab yang ke-16, Babu maja'a fi sifati mighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang topi besi Rasulullah SAW. Topi besi, helmet besi, digunakan untuk perang. Lihat bagaimana asbab yang diusahakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan pelbagai cara untuk mustajab doa. Doa-doa mustajab. Rasulullah kata doa ketika ini mustajab, doa hari Jumaat mustajab. Sudah-sudah tu Rasulullah mengamalkan hal-hal mustajab tersebut. Tetapi hal itu tidak tidak menghalang Rasulullah untuk berusaha di atas asbab untuk melindungi dirinya. Rasulullah mempunyai doa-doa mustajab. Baginda, tapi Allah aturkan kehidupan di dunia ini apa yang Allah tetapkan. Kalau Rasulullah masuk ke kota Taif dan dihambat keluar dalam keadaan berdarah, itu ketetapan Allah Ta'ala. Sedangkan Rasulullah itu mempunyai doa mustajab, yang kalau sekali doa mustajab itu digunakan, pasti seluruh penduduk kota Taif hancur, bersepih-sepih, tanpa meninggalkan kesan debu dan abu lagi. Tetapi kehidupan dunia ini, Allah memperkenankan doa mengikut apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan Rasulullah tak berdoa sebelum pergi kota Taif. Bukan tak doa, berdoa. Sebelum pergi berdoa, sepanjang berada di Taif berdoa, selepas dihambat keluar daripada kota Taif berdoa. Jadi mana-mana doa yang diajarkan mustajab, jangan mempertikaikan kenapa Rasulullah tak doa je, tak payah perang. Tak payah perang kan. Ya Allah hantarlah kan. Dulu dah pernah hantar burung dekat untuk ashabul fil, tentera bergajah. Rasulullah boleh minta the same thing. Jadi tak payah nak berperang-perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Yamamah. Kenapa nak berperang kan Rasulullah? Jadi dunia ini penuh dengan kehalusan hikmah yang Allah Ta'ala susun. Rasulullah mengikut skrip yang Allah Ta'ala letakkan. Mustajab Rasulullah yang mengajar kita. Doa waktu hari Jumaat mustajab. Untuk nak mustajab doa, kamu baca ya awalal awalin. Kamu baca ni, tidak kamu baca lafaz ini melainkan doa kamu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Banyak hadis-hadis seperti itu mengajarkan kita teknik-teknik nak mustajab doa. Rasulullah SAW tak amalkan ke mustajab doa untuk nak menang? Sebab ada peperangan yang Rasulullah SAW dalam keadaan yang seperti Uhud ini, ramai para sahabat meninggal. Uhud ni sebenarnya tak boleh nak kata umat Islam kalah lah, boleh kata seri sebenarnya.
Walhasil, sebab itu apa yang saya nak tekankan poin di sini, sebab ada kadang-kala ada amalan yang diajarkan oleh para ulama bahawa ia mustajab. Kemudian dia menggunakan, kalau gitu kenapa tak ajar doa mustajab ni kepada orang-orang di Palestin? Ya. Kenapa tak ajar? Kenapa umat Islam tak guna je doa mustajab tu supaya dapat ambil Palestin daripada cengkaman musuh Islam? Habis cerita. Ini dah berapa puluh tahun dah. Dah berapa puluh tahun Palestin dalam keadaan begitu. Masjid Al-Aqsa, Quds, sampai orang ulama nak kena bersidang. Kenapa tak bersidang guna tawasul ke istighathah? Ada orang pertikaikan. Ya. Tawasul pun tawasul dibenarkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Jemaah. Istighathah dibenarkan dalam kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan teknik-teknik mustajab doa juga diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kenapa Palestin tak terlepas-lepas? Kerana yang mengaturnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengaturnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kita ini berusaha dan berdoa. Sama ada terbebas ataupun tidak terbebas Palestin, tugas kita usaha. Tugas kita ikhtiar. Ya. Rasulullah 13 tahun di Mekah dalam keadaan terhimpit. Rasul boleh saja doa, jadikan, ya Allah, jadikanlah seluruh penduduk Mekah ni Islam. Mustajab terus. Boleh. Tapi Rasulullah SAW ikut rentak Allah Subhanahu Wa Taala sampai terusir daripada tanah air kelahirannya, berpindah ke Madinah. Ya. Rasulullah sangat sayang Mekah. Rasulullah ketika nak tinggalkan bersama Sayyidina Abu Bakar, nak tinggalkan Mekah, beliau melihat kepada Kaabah, mengatakan, wahai Kaabah, kau tahu aku cinta engkau. Kalau bukan kerana pengusiran kaumku, aku tidak akan tinggalkan kau. Ya. Kita ni orang Melayu pun, sebelum saya pergi Afrika dulu, saya bagi tahu pada sambal belacan, wahai sambal belacan, kau tahu aku sayang kau, tapi aku harus pergi. Wahai nasi lemak, kau tahu aku mencintai kau dan aku tahu kau mencintai aku, tapi aku harus pergi menimba ilmu. Bye bye. 7 tahun di Afrika, di tempat safari. Kita sini kalau cuti pergi zoo, kami di sana cuti masuk safari. Ya. Kita tak pernah lah dapat berpeluang buat sendiri itu. Buat sendiri itu tak pernah berpeluang. Mungkin tak ada belacan mungkin. Tapi sambil belajar ni tak pernah ada idea lah nak bawa. Waktu tu ada daripada Gardenia dah mula pack kan. Tapi kalau keluarga hantar kicap tu, kita menangis ke sana. Ya Allah, kicap. Ya Allah. Kicap manis especially. Jadi bayangkan Rasulullah, orang Mekah, macam mana nak tinggalkan kota Mekah. Kita orang luar ni tengok Mekah menangis, tengok Kaabah nangis. Macam mana orang yang lahir membesar di hadapan mata mereka sentiasa ada Kaabah, Zamzam, Masjidil Haram, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, ni semua tempat-tempat yang sentimental kan. Tapi itulah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Aturan Allah. Allah mengabulkan doa mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita. Pada masa yang diingini Allah, bukan masa yang diingini kita. Apa yang diingini Allah, bukan apa yang diingini kita. Bagaimana yang dikehendaki Allah, bukan bagaimana yang dikehendaki kita. Aturan Allah. Rasulullah SAW ketika jumpa cucunya, beliau, cucu yang Sayyidina Husain, bagi dia akan kucup di bahagian lehernya. Cucunya yang kecil, cucunya Sayyidina Hasan akan dikucup di bahagian mulutnya. Maka Sayyidina Fatimah bertanya, ya Rasulullah,
Kenapa setiap kali jumpa Sayyidina Hasan dikucup mulutnya, jumpa Husain dikucup lehernya? Rasulullah kata, kerana aku diberitahu bahawa Hasan ini akan meninggal kerana diracun, dan Husain ini akan meninggal kerana dipancung. Seorang diracun, seorang dipancung. Rasulullah itu kalau nak guna doa mustajab, boleh saja nak menyelamatkan cucu, kan? Tapi Rasulullah tahu dunia ini Allah dah atur ujian itu meningkatkan darjat seseorang, dah ikut aturan Allah, ya. Dan ya, Rasulullah sentiasa doakan keselamatan untuk anak cucu cicitnya. Tapi doa mustajab Rasulullah yang emergency dikabulkan, Rasulullah kata, aku simpan untuk di akhirat, untuk selamatkan umatku semua daripada neraka Allah, ya. Kalau Rasulullah sentimental dia terhadap cucu dia kuat, kan, dah tentu akan terguna doa tu. Sebab kita ni kalau kita jadi nenek ke datuk ke, kita lebih sayang cucu kita. Sebab zaman muda dulu dengan anak-anak kita tak sempat nak develop emosi kasih sayang tu, tak sempat, muda, kan? Tapi bila dah tua ni, dia dah mula mellow, jadi kita tu yang kasih pada cucu tu lebih. Tak gitu. Dulu anak-anak kita dulu nak minta apa-apa jajan susah. Cucu kita nak apa? Coklat. Minta apa saja. Jadi kalau Rasulullah juga mempunyai kasih sayang lebih hebat daripada itu lagi. Siapa yang dapat mempunyai kasih sayang Rasulullah terhadap keluarganya? Tapi Rasulullah tetap ikut aturan Allah. Ini ada sebab saya jawab ini kerana ada orang petikai tentang seperti tawasul dan istighatsah dan amalan-amalan selawat yang mustajab doa, ataupun suatu amalan yang mujarab sebagai mustajab doa dan sebagainya. Ada orang petikai kalau gitu, kenapa tak gunakan amalan tu untuk nak serang Israel ke dan sebagainya, untuk dapatkan Palestin, ataupun peperangan di Afghanistan, tak payah nak berperang. Sebenarnya hal itu tidak pun terjadi hatta pada zaman Rasulullah yang memang dah sehebat-hebat mustajab doa dah. Tapi Allah Ta'ala make it happen. Peperangan, pengusiran, pemboikotan, penghinaan dan bermacam-macam ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis terakhir dalam bab ini, hari ini 3 bab kita. Hadatsana Isa bin Ahmad, hadatsana Abdullah bin Wahab, hadatsana Malik bin Anas daripada Syihab daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada tahun pembukaan kota Mekah. Ketika itu baginda bertopi besi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan topi besi tersebut, datang seorang lelaki berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Khattal sedang berpaut di kelambu Kaabah, maksudnya sedang bersembunyi di dalam kelambu Kaabah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuh dia. Berkata Ibnu Syihab, menurut riwayat yang aku terima, pada hari itu Rasulullah SAW tidak berihram. Tidak berihram maksudnya Rasulullah masuk dalam kota Mekah bukan dalam keadaan ihram pada ketika itu. Baginda masuk sebagai pemimpin baru kepada kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Yang ini lepas 8 tahun Nabi di Madinah, kota Mekah akhirnya jatuh di tangan Rasulullah SAW. Kalau dulu dihambat keluar, sekarang masuk sebagai raja baru kepada kota Mekah. Ibnu Khattal telah melakukan kesalahan yang besar. Beliau telah membunuh nyawa. Maka Rasulullah suruh membunuh itu sebagai balasan, sebab dia telah membunuh nyawa yang tidak berdosa. Itu qasas, dipanggil hukuman qisas, ya. Qisas. Baik, selesai di situ. InsyaAllah bab yang berikutnya kita akan sambung pada pengajian yang akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mendalam kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menumbuhkan kekuatan kepada kita untuk mengikut segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Moga Allah SWT memberkati kita, meridai kita, dan Allah SWT kurniakan kita sehingga dapat minum daripada telaga Al-Kawthar daripada tangan mubarak Nabi Muhammad SAW, memuliakan mata kita melihat wajah Rasulullah SAW dan mendapat syafaat baginda sehingga terlepas daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tambah majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.